Dia nampak kita pakai serban, pakai ridak, pakai apa. Dia kata, tolong baca air sikit lah, anak saya ni demam tak tahu dia pakai apa. Kita kena cakap dari kita apa? Ya Allah, aku bukan orang baik. Engkau lebih mengetahui aku siapa. Tapi aku baca ni ya Allah kerana mereka sangka baik kat aku. Kalau mereka sangka kita penyamun, takkan dia bagi kita air. Oh, ada orang jual penyamun. Tangkap, kena penjara 25 tahun. Baca air sikit untuk anak aku bagi pandai UPSR ada. UPSR pun tak ada lah. Takkan kita tergamak nak bagi. Kenapa? Kita sangka dia tak baik sebab nampak lahir dia tak baik. Jadi kita ulang masjid, orang bagi air. Bukan air ni yang sembuhkan. Saya pernah baca beberapa botol air kan. Saya tanda yang ikat ni kakak ni, yang ikat ni kakak ni dari mana. Kakak tu salah ambil ikat. Dia kata anak saya sembuh dah Ustaz. Asyik orang kata dia salah ambil botol. Sembuh juga. Ada dulu satu siap masjid. Dia satu air tu memang saya baca anak dia ni macam kita kata pemarah lah, pemarah perempuan, pemarah teruk, tak tahu apa benda. Dia ada frust kat diri dia ada kecewa dengan kehidupan dia, jadi dia marah. Jadi dia cerita dengan saya menangis, Ustaz tolonglah baca air. Saya baca lah air gau, kat rumah ada air gau dulu, baca kat air gau ni. Lepas tu satu air lagi ni ada dalam kereta. Saya memang tak ada baca apa-apa hari tu, dia ambil dua-dua. Tak apa lah, saya ambil lah. Saya tengok dua-dua dia ambil. Saya kata nanti saya kata yang saya tak tanda kertas tu saya nak baca apa lagi. Tapi dah ambil, saya tak kena cakap apa kan. Dia kata dah anak saya dah okey sikit Ustaz. Saya minum yang dah 2 botol. Saya kata minum yang mana? Yang tu lagi yang air apa yang gambar kaktus tu. Kata gambar kaktus tu aku tak baca apa-apa pun. Sembuh. Jadi tujuh apa? Bukan kau yang sembuhkan. Itu Allah nak ajar kita, Allah nak ajar saya. Bukan kau yang sembuhkan. Kau baca ayat kursi apa-apa guru ajar pun. Tapi ikhtiar ialah ikhtiar. Itu nama ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah kita minggu ketiga ni kita baca tauhid lah. Mana yang dapat kita baca. Kita sambung kat mana ni? Yang kitab. Amma ba'du. Okey. Wa ba'du. Ada pun muka satu. Kemudian daripada itu tu yang atas lah. Kemudian daripada puji Allah, kemudian berselawat pada Nabi dan sahabat, itu dan keluarga dia. Maka menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Ulama ni dia tulis kitab selalu orang minta. Kalau orang tak minta tak tulis. Pada mereka tulis kitab ni maknanya kalau silap mereka kena tanggung. Atau mereka cukup takut. Tapi kalau orang minta baru dia buatlah. Sama macam jawatan. Kalau orang tak minta dia pegang, tak pegang. Dia takkan kempen pilihlah aku, tak ada. Ni ulama' dia pegangan itu. Kalau tengok dulu Ustaz orang panggil dia Pak Teh lah. Pondok Pekalang Ulu. Madrasah Latifiyah. Saya dah 2 kali dah pergi tu. Dia dah meninggal lah. Dia meninggal umur dia dekat 80 juga. Dia orang tawar dia jadi lembaga fatwa ni Perak. Berapa kali orang tawar dia tak nak. Hinggalah anak-anak murid dia pujuk dia. Dia kata kalau Pak Teh tak jadi, orang lain jadi. Besok fatwa keluar lain macam. Fatwa ni, orang yang buat fatwa ni. Keluar lain macam. Nanti siapa tanggungjawab Pak Teh pada agama kita. Jadi mau tak mau dia pegang. Dia pegang juga. Jadi dia nak cakap apa, kalau orang tak desak dia tak nak. Sebab dia tahu tanggungjawab besar.
Bukan soal duit ni dia tak pandang langsung, tapi dia tanggungjawab besar. Sama macam kitab, kalau orang tak nak, dia tak tulis. Jadi dia cerita lah, dia tulis ni bukan dia nak tulis. Dia tulis ni kitab ni, Bin Munir ni, dia ni meninggal pada usia 38. Saya masa Uri hantar juga dengan gambar ni, dia 38 kan. Saya tunjuk dengan Baba Rosli. Rosli kata bukan 38, dia 42 kata. Lebih kurang itulah, tapi memang sangat muda dia meninggal. Dia ni pengarang kitab ni. Syekh Abdul Aziz, orang panggil dia Baba Aziz, Syekh Abdul Aziz. Dia kata orang minta aku tulis oleh setengah dengan kawanku bahawa aku tulis baginya satu risalah. Risalah apa? Yang menceritakan agama dan memperkenalkan akan dia. Maknanya apa dia agama? Kalau apa dia agama, itulah nama dia risalah tauhid lah. Kitab-kitab yang menceritakan tauhid. Kemudian menyatakan pula akan segala rukun-rukun agama Islam dan rukun-rukun iman dan menceritakan tentang ihsan. Jadi kitab ni tu nak kena tahu kitab ni dia cerita pasal apa. Lepas tu nak kena baca mukadimah dia sini. Jadi kita kata sini, ini kitab ni nama dia Misbahul Munir. Dia pengarang dia, kalau kat pasal ni dia panggil Baba. Baba Abdul Aziz Ismail. Jadi Baba ni kata kitab ni aku tulis sebab orang kawan-kawan aku tu tulis. Jadi dia punya kandungan, dia cerita pasal apa ni? Kandungannya dia menceritakan beberapa tajuk penting lah. Ni kandungan kitab. Apakah kandungan kitab? Pertama, dia menceritakan tentang Islam. Asas ni kita asas ni. Dia menceritakan tentang Islam. Ni orang online ramai pula ni. Tunjuk slide lah. Nombor 2, dia menceritakan tentang rukun iman dan rukun Islam. Jadi nak belajar rukun iman rukun Islam kat sini lah. Kitab tauhid. Tapi dia tak cerita macam mana kita belajar kat sekolah lah. Kat sekolah tu macam tak belajar sebenarnya tu. Apa pun tak faham. Hafal. Boleh hafal A, bolehlah A. Ni ihsan. Dia cerita pasal ni lah. Itu ni. Memperceritakan tentang agama. Ni agama Islam ni. Sini. Ramai orang tak tahu apa agama, apa Islam. Tak tahu beza. Agama dengan sama tak. Agama lain, Islam lain. Dari segi definisi dia memang tak sama sangat. Kemudian menyuruh akan daku menghuraikan segala hukum syarak. Lepas tu apa lagi cerita dalam kitab ni? Mengurai akan daku akan segala hukum syarak. Hukum syarak ni yang wajib, haram, harus semua tu lah. Sunat, makruh. Menguraikan aku akan hukum syarak. Lagi hukum apa? Hukum adat. Nanti kita tengok kenapa dia cerita benda ni. Kenapa dia cerita benda ni. Hukum adat dan hukum akal. Ni. Hukum akal. Dan ketiga-ketiga ni adalah mengikut peraturan ahli sunnah wal jamaah. Dan apa yang diterang dalam kandungan kitab ni adalah mengikut peraturan ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita belajar juga apa makna ahli sunnah wal jamaah. Ni semua ni mengikut peraturan atau disiplin. Dulu guru kata disiplin. Disiplin ilmu
ahli sunnah wal jamaah. Ni jangan tak faham, dia faham apa tu kan. Dengan huraian yang terang. Dia kata dia akan huraikan dengan cara yang terang, yang sangat mudah faham akan dia, lagi mudah bicaraannya, mudah cara penangan dia mudah, cara cakap dia mudah, dan sederhana contoh-contohnya, ibarat ni contoh, dan penerangannya, cakapannya, serta mendatangkan pula dalil naqli. Naqli ni dalil daripada Quran atau hadis. Itu makna dalil naqli. Dan dalil aqli. Aqli ni dalil akal. Dalil naqli ni dia tak ada ayat Quran satu pun keluar. Tak ada hadis satu pun keluar. Itu nama dia dalil akal. Aqli. Dalil naqli ni ada Quran, ada hadis. Ada ijma' ulama', perkataan ulama'. Itu nama dia dalil naqli. Maka dengan tuntutan itu, sebab kawan ni minta ni, aku pun memikirkan dan renung berbulan-bulan masanya. Dia fikir bulan-bulan, aku nak buat ke tidak? Aku nak buat ke tidak? Dia fikir itulah. Tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Bukan dia buat ni sebab dia rasa dia baik. Tak. Tapi Allah ilhamkan dia, eloklah buat kitab benda yang baik. Dia tak nampak pun diri dia baik. Dia nampak pun ni sebab diri dia yang pandai. Tak. Ada ilmu tak. Walaupun kawan kata tulislah kitab. Kau ada ilmu tulislah kitab. Dia tak cakap dia ada ilmu. Dia kata ilham daripada Allah Ta'ala. So dah diri orang dulu kan. Sekarang kita tengok orang tulis buku menakutkan. Tulis buku motivasi je. Dia tulis depan tu terang. Buku yang terbaik di zaman ini. 250,000 telah terjual. Cetakannya ke-8. Entah tidak tu. Ya. Siapa yang cakap 250,000 dah laku? Siapa cakap ni? Dia kata dia anggar-anggar je. Dia jangka je. Hot seller. The best book on earth. Kalau orang putih lagi dahsyat. Dia tak nampak Allah yang tolong dia gerakkan mata panel dia ni, laptop dia untuk dia menaik. Tak nampak. Tak rasa langsung. Tak ada tauhid pada Tuhan. Sebab tu buku-buku tak berkat kan. Baca dapat ilmu tapi tak berkat, tak boleh mengubah. Tengok orang kitab dulu, orang tulis nipis je. Tapi kandungan dia sangat menyentuh. Sangat menjadikan orang taat pada Allah. Kenapa? Keikhlasan mereka. Mereka cakap siang-siang, aku ni bukan aku nak buat. Bukan aku nak buat. Tapi kawan aku suruh buat. Kawan aku cerita apa dia agama Islam, apa dia rukun iman, apa dia rukun Islam, apa dia ihsan, dan aku cuba untuk nerangkan dengan bahasa dan ibarat yang mudah. Gitu. Berbulan-bulan lamanya aku memikirkan. Dia cerita sejarah dia ni. Tiba-tiba Allah ilhamkan aku bahawa tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik dan tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu kerana mereka itu sangka baik akan aku. Kau sangka baik tak? Sahabat kata aku baik. Sangka, mereka sangka je. Aku pun bukan baik. Kita pergi surau masjid ulang-ulang. Sekali jiran kita anak demam. Jiran kita bawa air kat kita. Dia nampak kita pakai serban, pakai ridak, pakai apa. Dia kata, tolong baca air sikit lah. Anak saya demam tak tahu dia pakai apa. Kita kena cakap dari kita apa? Ya Allah, aku bukan orang baik. Engkau lebih mengetahui aku siapa. Tapi aku baca ni ya Allah kerana mereka sangka baik kat aku. Kalau mereka sangka kita penyamun, takkan dia bagi kita air. Ada orang jual penyamun. Tangkap, kena penjara 25 tahun. Baca air sikit untuk anak aku bagi pandai UPSR ada. UPSR pun tak ada lah. Takkan kita tergamak nak bagi. Kenapa? Kita sangka dia tak baik sebab nampak lahir dia tak baik. Jadi kita ulang masjid, orang bagi air. Bukan air ni yang sembuhkan.
Saya pernah baca beberapa botol air kan. Saya tanda yang ikat ni kakak ni, yang ikat ni kakak ni dari mana. Kakak tu salah ambil ikat. Dia kata anak saya sembuh dah Ustaz. Saya kata dia salah ambil botol. Sembuh juga. Ada dulu satu siap masjid. Dia satu air tu memang saya baca anak dia ni macam kita kata pemarah lah, pemarah perempuan, pemarah yang teruk lah, tak tahu apa benda. Dia ada frust kat diri dia ada kecewa dengan kehidupan dia, jadi dia marah. Jadi dia cerita dengan saya menangis, Ustaz tolonglah baca air. Saya baca lah air gau, kat rumah ada air gau dulu, baca kat air gau ni. Lepas tu satu air lagi ni ada dalam kereta, saya memang tak ada baca apa-apa hari tu, dia ambil dua-dua. Tak apalah tak, saya ambil lah. Saya tengok dua-dua dia ambil. Saya kata nanti saya kata yang saya tak tanda getah tu saya nak baca apa lagi. Tapi dah ambil, saya tak kena cakap apa kan. Dia kata dah anak saya dah okey sikit Ustaz. Saya minum yang dah 2 botol. Saya kata minum yang mana? Yang tu lagi yang air apa yang gambar kaktus tu. Saya kata gambar kaktus tu aku tak baca apa-apa pun. Sembuh. Jadi tujuh apa? Bukan kau yang sembuhkan. Itu Allah nak ajar kita, Allah nak ajar saya. Bukan kau yang sembuhkan. Kau baca lah ayat kursi apa-apa guru ajar pun. Tapi ikhtiar ialah ikhtiar. Itu nama ikhtiar. Allah boleh sembuhkan tanpa ikhtiar. Ya. Tapi kalau Allah sembuhkan dengan ikhtiar, kita dapat pahala sebagai ikhtiar. Kita dapat pahala ikhtiar. Sebab tu betul. Tapi ikhtiar nak minta air, nak minta apa, macam kita pergi klinik lah. Kita pergi klinik, minta ubat, kita pergi jumpa ulama, ustaz ke, siapa-siapa, guru-guru ke, orang masjid ke, kita minta air. Kita hantar air baca Yasin. Itulah, itu macam ubat ke tu, ikhtiar tu. Lepas tu kita ikhtiar lah senaman ke apa benda kan. Urut ke apa ke, makan suplemen ke apa benda. Itu ikhtiar. Tapi sembuhkan tu bukan sebab ikhtiar. Allah ni dia buat sesuatu dia bukan terpaksa buat sebab ikhtiar orang. Tak. Tapi dia buat tak kendak dia nak sembuhkan. Tapi dia suruh kita ikhtiar. Itu nama suruh. Sama dengan ni lah. Jadi dia pun buat. Kenapa? Atan tutan ini kerana mereka itu sangka baik akan aku. Macam saya lah, orang panggil saya ngajar. Bukan saya orang baik. Tapi mereka sangka saya baik, boleh ngajar. Dia panggil saya datang lah. Tu je. Tak ada apa-apa. Kalau rasa tuan nanti tak nak panggil, tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Dia panggil bukan kita baik, sangka baik. Orang sangka baik dengan kita. Juga sama macam orang lain lah. Orang minta tolong dengan kita. Jiran kita minta tolong. Tolonglah anak demam lah. Saya tak apalah, saya tolong hantar ke hospital malam-malam. Suami dia tak ada ke kerja, tak ada orang boleh buat kereta, kita rosak ke. Bukan kita tolong ni, bukan kita baik. Tak, tapi dia sangka kita baik, boleh tolong dia. Sebab tu dia tak tolong kita. Kalau dia tengok kita ni macam malaun, takkan dia minta tolong kita. Lepas tu sangka baik tu. Lepas tu Imam Ghazali dia kata bila orang meminta sesuatu padamu untuk doa lah contoh kan. Kau doakan je lah. Kerana Allah akan makbulkan atas sangka baik. Jadi Imam Ghazali bercerita dalam kitab Ihya Ulumuddin kan. Ini Mekah. Jadi dulu yang kaki. Jadi ada satu pakcik ni, rumah dia dekat dalam perjalanan orang pergi Mekah. Jadi orang nak pergi wukuf. Jadi ada beberapa penyamun ni, dia memakaikan ihram dan menyamar untuk pergi Mekah. Jadi dia singgah rumah pakcik ni, dia hajat dia nak rompak pakcik ni. Nak rompak. Jadi dia pun bawalah bekal-bekal air, orang dulu kan bawa bekal air. Dia kata dengan pakcik ni, kami ni nak pergi ke wukuf Mekah ni. Jadi kami nak belilah kami sedikit air untuk kami dalam perjalanan. Dia bawa lah kulit kambing yang berjahit tu. Air. Tapi sebenarnya 45 orang ni nak merompak rumah pakcik ni. Ini cerita dalam Ihya Ulumuddin. Maka pakcik ni kata, aku akan bagi kau air lah. Tapi dekat depan rumah, ruang tamu pakcik ni ada anak lelaki dia terbaring dalam keadaan kurus. Kurus. Jadi dia tengok, anak pakcik sakit, dia nak rompak ni. Jadi daripada mereka fikir nak mula rompak, tengok anak pakcik sakit, mereka kesian. Jadi pakcik ni kata bagi air, bekal minuman ni untuk dia buat bekal. Pakcik ni kata kamu ni nak pergi Mekah berkat perjalanan kamu. Sudi tak kamu baca air dalam satu bekas untuk kami ubatkan anak kami ni. Jadi penyamun ni dalam penyamun suruh baca air. Apa dia baca tau? Dia kata kami tak pandai baca. Tak apa, bacalah, doa lah anak aku sembuh pada air ni.
Niatkan jatuh pada air ni, biar aku bagi dia minum. Jadi penyamuk ni nak merompak, tak jadi. Jadi dia pun bacalah doa yang apa yang dia pandai atas air ni dan dia pergilah. Tak jadi dia merompak orang pakcik ni. Lepas tu orang balik haji, ramai orang lalu sana, dia menyamar lagi. Jadi orang balik haji, 4 orang ni. Masuk balik rumahnya sama, dengan hajat nak rompak balik pakcik ni. Tadi kesian, ni masa balik haji nak rompak balik. Jadi pakcik ni dibawa lah nak minta bekalan air juga. Jadi pakcik nampak dia, kamu yang itu hari kan, dia kata. Terima kasih, berkat doa kamu anak aku sembuh. Berdiri anak dia tu. Akhirnya empat lelaki ni menangis dengan pakcik tu. Pakcik, maaflah pakcik, sebenarnya kami bukan orang biasa, kami ni perompak pakcik. Ceritalah, kami ni datang ni tu hari nak rompak pakcik, tak jadi. Ni pagi kami nak rompak je pakcik, tak jadi. Kenapa kamu tak boleh rompak? Kami jahat-jahat pun Allah makbulkan doa kami. Kenapa? Sembuh budak lelaki ni. Jadi ulama kata kenapa dia sembuh? Allah izinkan dia sembuh atas sangka baik pakcik ni pada penyamuk ni, dan penyamuk ni baca doa atas sangka orang baik, dia rasa orang sangka dia baik, baru tak baik dia kata. Ini sembuh. Atas dasar tu lah, saya kalau orang saya pun baca air, saya baca air. Dulu yang siapa tu, yang bengkak leher apa tu, Mamut. Tu abang Mamut kita dari pencin tu. Dia tunjuk saya bengkak air. Dia bagi air tu baca, saya baca. Dega Ustaz, 6 bulan tu tunjuk saya bengkak. Tu naik bengkak ni. Lepas tu orang sekarang duduk kampung, cerita apa lah. Saya kata selalunya kalau macam ni operate, dia kata doktor tak boleh operate. Dia ada sakit lain apa. Darah tinggi ke apa. Dia sakit lain lah, dia kata dia tu waktu usia. Kalau operate lagi bahaya, dia darah tinggi ke benda tak tahu lah. Doktor kata makan ubat dia bertahan. Bengkak ni, dia kena thyroid nama. Thyroid kan. Tu yang Mamut tu yang lalu duduk jaga-jaga kelas ni. Tu, itu yang dia kata tu sangka baik. Kita pergi minta orang baca doa, orang tahlil, sangka baik. Sebab tak siapa yang baik, adalah kesilapan yang orang buat. Maka aku pun terimalah tuntutan itu, walau aku bukan ahlinya. Tengok punya rendah diri ulama' ni. Aku terimalah tuntutan bukan kitab, walaupun aku bukan ahlinya. Terima jugalah cara tanggungjawab orang minta aku, orang sangka baik aku. Sama macam orang panggil kita mengajar, orang panggil kita baca doa, orang panggil kita apa. Terimalah juga walaupun aku bukan ahlinya. Lepas tu kalau kita suruh guru-guru pondok kan, kita pergi pondok kan, kita suruh baca doa. Kita baca doa untuk kami. Kalau tak pandai baca doa. Nampak? Dia jawab kita dulu lah. Pada jawapan tu lah dia baca doa. Pada rendah diri dia tu, dan dia kata Allah yang pandai, Allah yang hebat, aku tak pandai. Waktu tu dia baca doa. Itu yang makbul. Itu yang makbul. Saya kitab ni, dia ada syarah tau, tebal ni lah. Syarah ni maknanya dia menghuraikan apa dalam kitab ni. Nama dia Syarah Misbahul Munir. Yang pengarang tu, kalau dekat Patani ni, kami panggil dia Baba Rushdi. Nama dia Rushdi. Dia tu umur dia awal 50-an lah. Saya baru ni jumpa dia lah, bulan berapa dia pergi Patani ni. Tahun lepas. Dah 11 lah. Saya ingat lah. Pergi 4 hari. Antara pondok yang kita pergi, pondok orang Tepus. Pondok Tepus. Tepus ni pondok dia lah. Kalau dia pondok Tepus, memang pondok dia. Pondok Baba Ustaz yang menghuraikan kitab ni dan dia buat kitab. Kitab tu berwarna hitam. Ada kat rumah saya tu kitab tu. Saya cakap dengan dia, Baba, saya ngajar kitab ni kat Kuala Lumpur. Saya ngajar kitab ni kat Kuala Lumpur. Jadi Baba ada tulis dia punya huraian. Saya nak ambil, saya nak buat panduan lah. Sebab mana Baba ambil hadis, saya nak belajar syahid. Saya kata, Baba, saya minta halal dengan Baba lah ilmu ni. Baba ijazahkan saya boleh gunakan dengan sebaiknya. Saya cium tangan dia. Dia ni memang orang kata rendah diri lah. Dia ambil tangan saya, dia cium tangan saya, dia cium pipi saya, dia cium dahi saya. Sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar. Padahal saya dengan dia mana sama betul tak? Mana sama? Dia mengajar berpuluh kitab. Mana sama? Saya sama kita ni belajar. Dia rendahkan diri dia kata sama. Dia bagi kitab tu saya. Lepas tu dia bagi 100 keping lah. Dia kitab nipis, dia bagi 100 keping. Itu bagikan kawan. Kita datang tu 94 orang dia bagi dengan aku. Jadi saya baca kitab tu khatam melembas lah. 4 jam khatam melembas.
Jadi daripada Thailand tu balik ke Malaysia, kita tu khatam. Saya pergi pas pertama, lepas tu tengah jalan saya lompat pas kedua, saya baca. 2 hari lah khatam. Sama macam ni, dia kata, kawan sebenarnya bukan pandai. Dia dah karang kitab tebal ni, dia pernah karang kitab 5 biji tebal ni, saya beli. Saya jumpa dia, saya beli. Soal ni, tebal ni. Dia kata, kawan tak pandai. Kawan tak pandai. Ni, diorang ni cakap Kelantan ni. Jadi saya ni bolehlah pergi rujak Kelantan. Dia kata, demo Kelantan kat mana? Tak ada ustaz, saya orang Kajang. Terus mengaku lah sebelum dia cakap Kelantan lagi kita boleh teruk. Dia yang Kajang kan? Oh, ingat demo Kelantan. Kakak Kelantan tak ada sahaja suka kat Kelantan. Kawan-kawan ramai orang Kelantan. Dia kata, walaupun aku bukan ahli. Perkataan ni memang ulama-ulama cakap. Dia cakap dia tak pandai. Kitab ni berlambak dia karang. Anak murid dia ada beratus dekat pondok tu. Dan dia tak mengajar kat luar. Dia nak tumpukan pada anak murid dia. Dia mengajar seminggu je. Minggu sekali je. Khamis, pukul 9 sampai pukul 11, dia mengajar dekat pondok, dia panggil orang datang. Yang lain tu semua untuk pelajar dia je. Dia tak boleh pergi luar lah dia tu. Dah ramai anak-anak murid dia dah jadi ustaz dekat Kedah ada, dekat Langkawi ada, kat Kelantan ada, dah balik kampung, dia masih mengajar kat kampung. Dia masih tetap cakap kawan tak pandai. Tapi kalau kita jumpa guru, kita kata, saya yang pandai, jangan belajar dengan dia. Jangan belajar. Tak berkat. Saya nyata, habis. Walaupun dia karang, dia kata dia tak pandai. Memang dia karang kitab ni, dia kata. Tapi dia pun tak pandai. Kita sama-sama belajar. Padahal tak sama. Mana saya sama dengan dia, dia lagi jauh, lagi tinggi lah ilmu dia. Petani dulu kenal dia. Kau tak pandai, robot kitab ni. Sikit boleh. Allah, tak larang nak dengar. Makin dia cakap itu, makin kita gerun dengan dia. Makin dia rendahkan diri dia, makin kita gerun dengan dia. Dia kata lain kali mari, jangan makan restoran. Makan nasi kat sini kita. Dia kata, Baba, 2 bas Baba. Tak apa, 3 bas tak apa itu. 3 bas tidur sini tak apa itu. Itu berkat ada orang pelajar belum balik tu, duduk situ. Duduk mana dia tanya? Duduk hotel. Apa duduk hotel? Duduk sini. Dia pun nak telanggup kita makan 2 hari, 3 hari. Bukan ada duit dia orang ni pun. Lepas tu kalau orang pergi pondok, kolek-kolek sikit kan. Ini makan 3 hari, tidur 3 hari, 1 sen nak keluar. Kau berambut balik 3 bagus lah. Kesianlah ustaz ni tak minta. Kami datang dulu, Bapa kami tak boleh makan tengah hari Bapa. Kami nak makan dekat kedai, dah booking. Dia suruh anak murid dia potong buah. Lepas tu dia tunjuk kitab, kalau nak pergi belakang ni tengok kitab. Kitab dia setengah bilik ni Setengah bilik ni dekat almari. Saya selalu perasan kalau saya pergi pondok kan, kalau tempat simpan kitab, tempat tu tak ada aircon tapi dia sejuk. Saya perasan. Macam mana budak-budak yang cakap lah. Dulu dekat pondok Pasir Tumbuh dulu, dia punya pondok ni zinc. Zinc ni kalau masuk, baru peluh lah. Dia adalah kipas tegak lah, kipas sini lah. Itu pun kipas bunyi pun macam nak mati lah. Ini aircon. Tapi sejuk. Dulu ada orang tanya dengan mudir madrasah tu. Ustaz, sejuk kat sini. Tu, dia tunjuk kitab. Kitab dia tunjuk, dia tunjuk kitab. Main tunjuk kitab tu, kitab yang ada ni, dia macam menyejukkan bilik je. Rumah kita kalau banyak kitab, kita akan rasa memang sejuk. Kitab-kitab elok lah. Kalau kitab, dulu ada apa? URTV apa? Sekarang URTV tu tak ada dah, kitab apa tak tahu sekarang apa dia. Tu memang dah panas. Gambar pula artis kat tepi laut, lagi panas. Itu yang rumah kita panas. Kalau ada kitab-kitab, memang dia sejukkan rumah. Betul. Ini ramai guru-guru kata. Saya tengok memang suasana tu seronok lah. Kalau kita Arab, kita tak faham pun. Semua kita Arab tu. Kalau kita berdiri ambil gambar, kita rasa seronok. Keadaan dia memang menyonokkan. Tu dia bawa saya pergi, kata demo balik, bawa lah kitab. Nak beli kitab kat belakang. Budak dia bawa lah dekat store kitab. Saya beli 13 kitab. Kalau di Malaysia RM520. Saya pergi Kelantan, saya tanya orang kedai Kelantan, saya WhatsApp dia orang harga kitab ni berapa. Kalau saya jumlahkan kitab tu RM1,300. Sebab dia kitab tu, dia kata orang Penang ambil. Orang Penang ni orang penjual kitab yang besar lah.
Pening ambil satu harga lah. Dia ambil harga A dia kata. Nanti dia akan hantar ke Kota Baru. Kota Baru dijual harga B. Jadi Kota Baru kedai ni didistribute. Dia ambil harga C. Lepas tu yang penerima ni jual harga D. Maknanya dia ada 3 tingkat lah. Jadi kalau kitab tu RM30 sampai dekat kedai kita beli, dia jadi RM80 lah. Itu lebih kurang lah. Tapi kita tak salahkan dia, orang ada berniaga, betul tak? Takkan dia ambil telur RM30, dia jual RM30. Mesti dia ada harga-harga jualan dia. Lepas tu dia kata kalau nak ambil, mari sini lah. Mari sini. Kata nak ambil untuk nak murid ke, nak ambil bisnes, mari sini lah. Kata. Dia kata dia ikut harga yang paling rendah dekat dia lah. Dia pun tak berniaga pun, dia pun tak kisah. Dia kita ambil dia, gitu je lah dia tak ada. Bagus lah, Baba Rusdi ni memang bagus. Kemudian berlakulah kalam aku, penulisan aku dengan taufik Allah Ta'ala. Tengok. Tadi dia kata dia tak pandai. Tadi dia kata tak baik. Tadi dia kata bukan dia yang nak buat. Kawan-kawan dia suruh. Lepas tu dia kata apa? Berlakulah kalam ni pen. Pen lah, pen. Kata-kata dia lah yang ditulis, kalam. Dengan taufik. Taufik ni apa? Taufik ni kalau definisi dia, kekuatan nak buat baik, kekuatan nak tinggalkan jahat. Itu nama taufik. Kalau kita ni memang orang Islam, kita sedar semayang ni wajib. Tapi tak semayang, maknanya tak ada taufik. Kita tahu rasuah ni salah. Ambil rasuah juga, maknanya tak ada taufik. Tak ada kekuatan nak tinggalkan jahat. Kita tahu pakai mesin ni tak ikut syariat. Kita pakai juga. Sokin tak pakai berdosa. Tinggalkan sokin juga. Maknanya tak ada taufik daripada Allah. Tak ada taufik. Tudung nampak bentuk buah dada. Tengok cermin nampak bentuk buah dada. Nampak? Kalau tepi nampak bentuk tu nampak. Tapi pakai juga pergi kerja. Hias juga muka. Pakai juga lipstick. Pakai juga bedak. Pakai juga wangi-wangian. Maknanya tak ada taufik. Tak ada taufik. Itu taufik. Kekuatan membuat baik, kekuatan meninggalkan jahat. Itu nama dia taufik. Hidayah ni kesedaran. Lain. Sedar mesti tu aurat. Sedar tu aurat dosa. Tapi langgar juga. Maknanya tak ada taufik. Lepas tu nak kena minta taufik. Sebab tu kalau jadi MC, pengacara majlis, tutup majlis, wabillahi hidayah wa taufik. Bukan wabillahi taufik wa hidayah. Dulu guru cakap salah. Dulu guru pernah tegur dulu lah. Bila dia pergi ceramah mana-mana. Sekian malam ni program kita. Wabillahi taufik wa hidayah. Guru cakap dengan kami tadi MC tu salah cakap. Patutnya wabillahi hidayah wa taufik. Hidayah dulu baru taufik. Bukan taufik dulu baru hidayah. Lepas tu dia kata ini kesalahan yang biasa orang buat lah. Wabillahi taufik wa hidayah. Itu yang betul. Itu yang salah. Dia patut wabillahi hidayah wa taufik. Dulu kata wabillahi taufik wa hidayah. Ini salah tu. Dia taufik hidayah dulu. Lepas tu kalau orang masuk Islam, kita kata dia dapat apa? Dia dapat apa? Hidayah, betul tak? Kita kata dia dapat taufik, tak? Dia masuk Islam, dia semayang, dapat taufik. Dia masuk Islam, dia puasa, dapat taufik. Itu dia katakan hidayah. Dulu saya Islam kan ada seorang orang Indonesia, budak Kristian. Dia nak kahwin dengan budak Melayu Indonesia. Jadi dia datang kat surau. Jadi memang dah atur lah. Fungsi surau tu masa tu Haji Ahmad. Haji Ahmad kata, Ustaz malam ni Islamkan seorang boleh tak? Ada. Boleh, tak apalah. Jadi kat surau tu dia banyak orang-orang Arab datang. Sebab sebelah surau tu ada satu apartmen. Jadi orang-orang Arab, Syria, orang Lebanon, orang Saudi datang buat master dekat UKM. Bangi buat PhD, kebanyakannya mereka sewa kat situ. Jadi orang Arab ni mereka terkenal dengan rajin pergi surau tau. Mana-mana samalah orang Bangladesh kan. Dia yang malas dia orang Melayu. Kalau tak ada orang Arab tak berapa orang yang semain itu. Jadi bila malam tu ada pengumuman kata nak Islamkan seorang. Lepas tu yang Bilal ni pun cakap orang putih sikit. Jadi orang faham lah. Orang tunggu lah. Duduk ramai keliling dia. Jadi bila perempuan ni kata mengucapkan syahadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Dia kata gitu je, lepas tu dia cakap bahasa Melayu, aku naik saksi. Orang Arab ni dia punya teruja macam lah. Allahu Akbar, hidayah. Allahu Akbar, hidayah. Oh, saya pun terkejut. Orang Melayu dia begitu je lah. Senyum, makan karipap. Habis. Kalau yang lelaki tu keluarga dia, yang perempuan ni nak bakar menantu dia, kesek mata. Tu je lah akhirnya. Tapi orang Arab ni dia nampak perempuan ni mengucap oh, Allahu Akbar. Saya terkejut. Saya pula terkejut. Saya dulu Islam kawan kat surau juga, tapi tak begini. Tak begini. Dia orang Melayu ni dia lebih pada, perempuan ni lebih pada air mata lah. Anak dia nikah dia begini. Kena pula macam dekat Melaka kan, ada penyerahan tugas kan. Kan dekat Melaka ada kan. Bapak dia kata, aku serahkan anak aku pada engkau. Wah, masa tu feeling habis. Masa tu momen tu macam tak jumpa anak lagi lah. Macam itulah. Padahal tak ada apa-apa kan. Padahal cuma cakap, sekarang ni kau dah jadi, itu adalah sebagai saranan kitab. Sekarang ni kau dah jadi suami pada dia. Maknanya kau dah tak boleh nak ikut cakap aku kalau lah suami kau kata tidak. Tu lebih kurang itulah perkataan dia. Waktu tu macam sedih lah. Keluarga sedih, mak saudara menangis. Wah. Lepas tu boleh buat drama tu. Kemudian berlakulah kalam aku dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan-tuntutan itu atas beberapa keping kertas. Tuliskan kertas. Daripada ingatan-ingatanku yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Bukan ilmu dia, ilmu guru dia. Dia kata lagi. Maknanya dia nak cakap apa ni? Dia nak cakap bukan aku. Mursyid ni apa? Guru-guru yang boleh pimpin anak murid dia pada kebaikan. Tu mursyid ni ketua. Beberapa keping getah daripada ingatan-ingatanku yang aku ambil daripada guru-guru mursyidku, serta aku tatapkan dia dengan beberapa kitab mutabar. Tatap ni maknanya rujukkan dia. Lepas tu kita belajar ni, kita kena tangkap apa guru cakap daripada mulut dia. Itu paling berkat lah. Saya tak tahulah, saya memang apa guru cakap saya boleh ingat. Kebanyakan perkataan ni saya boleh ingat. Saya boleh ingat. Jadi bila ingat kita keluarkan balik. Jadi orang belajar nanti kalau dia jadi guru, dia ajar anak dia paling kurang, dia boleh ingat, dia cakap balik. Jadi ilmu itu dia ambil daripada mulut ke mulut. Lepas tu Rasulullah ni bila dia bersabda, orang yang dengar ni Rasulullah kata kau sampaikan. Mungkin orang yang kau sampaikan tu lebih faham daripada kau. Jadi mereka pergi pasar, mereka kata, Nabi kata gini, Nabi kata gini, Nabi kata gini, Nabi kata gini. Itu tersebarnya, dulu mana ada WhatsApp. Sama macam seorang tabi'in kan, yang tak pernah jumpa Nabi. Nama dia Idris Al-Ulafi. Idris Al-Ulafi ni, dia cerita, dan ulama ambil cerita dia dalam kitab. Aku pergi dalam Syekh, dia kata, Syria kan. Aku nampak seorang lelaki ni, dia ni awal datang masjid. Dia semayang, bangun semayang, beri salam semayang. Sampai subuh. Lepas subuh orang kumun dia, sampai aku tak boleh nampak muka dia. Orang semua kumun dia. Dan dia bercakap satu perkara. Bila dia bercakap, aku nampak hari tu, semua orang akan bercakap pasal perkara tu. Orang sampai kat pasar, sampai kat kedai, sampai kat apa dia cakap. Aku fikir siapa dia ni? Hari kedua aku datang awal lagi. Tengok dia ada dah. Semayang, tak sempat aku nak jumpa dia. Dia sibuk dengan semayang. Lepas tu lepas subuh orang kumpul dia lagi. Hari ketiga aku pergi semayang dekat dengan dia. Kemudian aku tunggu dia. Dia beri salam, aku terus pergi kat depan dia. Saya sambung semayang. Dia tanya, wahai tuan, siapakah engkau? Dia tanya soalan tu kan. Kalau kita kat suruh orang tanya macam. Kejut je siapakah engkau? Dia kata nama aku Muaz. Muaz bin Jabal. Lepas tu Idris kata apa? Engkau lah sahabat utama Rasulullah. Idris Muaz bin Jabal ni dipanggil sahabat utama. Muaz bin Jabal ni. Dia kata aku kagum dengan kau. Kagum lah. Dia cakap A, orang cakap A. Satu kampung orang cakap. Maksudnya orang dengar cakap dia. Aku kagum dengan kau, amalan kau yang banyak.
Lepas tu dia kata, wahai Tuan Muaz, aku sayang kat engkau. Orang dulu dia sayang dia tak ada kepentingan tau. Rasulullah kata, kita sayang dekat saudara kita, zahir kalah. Cakap dengan dia, aku sayang kat engkau. Wahai Muaz, Tuan, aku sayang kat engkau. Muaz kata apa? Benarkah? Ya. Adakah engkau sayang aku kerana Allah? Dia kata itulah. Jangan sayang sebab boleh dapat projek. Itulah projek. Kawan tiba-tiba jadi pengarah. Tak kenal aku ke? Waktu tu lah dia WhatsApp. Kalau tidak mampu kau lah, nak mampu tidak. Jangan kepentingan. Bercerita dengan orang, dia ni kawan aku dulu, bercerita, dia tak cerita. Adakah engkau sayang kerana Allah? Ya, dia kata. Batu Mak kata apa? Kerana aku dengar Nabi kata, siapa yang berkasih sayang kerana Allah, mereka akan masuk syurga. Betul dia diam. Dia nak betulkan niat kawan ni. Tapi memang ada orang memang kita tengok dia, kita ada rasa dia sayang hati. Dia pergi pondok lah, pergi jumpa guru kan. Dia orang pun nampak kita macam dia kenal lama tau. Cara dia bercakap dengan kita tak kekok untuk bercakap dengan dia. Saya cakap dengan baru ni, saya jumpa dia baru 2-3 kali lah. Masuk yang datang baru ni 4 kali lah. 3 kali jumpa dia. Tadi saya datang, dia tengah ngajar. Bas kami datang, dia tengah ngajar. Dia ngajar pukul 9 sampai 11. Jadi bas kami datang pukul 10. Jadi anak murid dia kata, Baba dekat dalam. Ada masjid dalam pondok tu lah. Jadi kami masuk lah. Saya tengok belakang, orang tua dah belajar. Seorang tak buat kitab. Baba dia buat 3 kitab dekat atas meja dia ni sini. Masa saya duduk tu, saya duduk sini, saya nampak kitab 3. Yang orang tua ni haram aku tak bawa. Buku tulis tak bawa, apa tak bawa. Jadi lepas tu saya kata, Baba, orang yang belajar siapa? Ni orang kampung ni, orang kampung keliling ni. Baba, dia orang tak buat kitab dia orang gitulah, dengar, nguap balik dia kata gitu. Dengar, nguap balik dia. Habis dia orang faham? Entah, faham kot. Dia kata, dah bertahun belajar, dia kata tak faham. Tapi tak buat kitab? Tak ada. Jangan harap macam pondok ni, kami suruh anak murid kami catat, bertanya, merujuk. Ini saya kalau ikut ni, dia kata dia orang minta ngajar, saya ngajar lah. Tapi dia orang datang itulah kata. Adalah perempuan yang mencatat sikit. Orang lelaki tu lah, nguap balik. Jadi bila dia nampak abang kami datang pukul 10, patutnya dia habis pukul 11. 10.20 dia berhenti. Dia kata kita berhenti lah. Ada tamu daripada Kuala Lumpur tu, dari Malaysia. Tu yang dia berhenti, dia ajak kami pergi makan dekat pondok tu. Masa tu saya tanya dia, kata memang gitu lah. Dia pun kata macam tak boleh buat apa dah orang tua. Besok pencen dengan dia tau. Guru tak boleh buat apa dah. 10 kali cakap beli kitab, beli tak buka. Letak atas riba je. Sebab tu tak dapat ilmu. Kalau guru cakap tak dapat ilmu, maknanya tak dapat. Sebab tukang bagi ilmu tu dia kata tak dapat. Tukang beri tu dia kata tak dapat. Tak dapat lah. Jadi dapatlah pahala duduk dengar gitu-gitulah. Tak dapat ilmu, tak dapat. Maknanya tidak dia jadi orang berilmu lah. Kalau pada doa tak lepas berusaha. Maka jadilah kitab-kitab mutabar ni, kitab-kitab yang diperakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu mana kitab-kitab mutabar. Aku tatapkan dia daripada kitab-kitab yang mutabar. Rujukkan dia. Maka jadilah ia sebuah risalah yang berguna, yang aku nama akan dia dengan Al-Misbahul Muniru fi Ma'rifatillahil Qadir. Kalau balik raya, jumpa saudara kerja Kementerian Kewangan. Dia kata, abang kerja mana? Aku maritim. Maritim surau bang, ada dekat Semilam. Ada belajar tak? Ada. Belajar apa? Tauhid. Apa nama kitab? Apa entah ni kitab tu, merah-merah, oren-oren tu apa dia. Apa nama dia? Apa musibah. Kau belajar kitab musibah, kau dapatlah musibah. Misbah bukan musibah.
Tak tahu nama kitab, maknanya tak serius. Saya dulu budak-budak datang rumah remaja kan, 16 tahun, 18 tahun. 3-4 orang datang raya. Tanya buat apa? Belajar dekat pondok Bukit Payung. Dia kawan dia ni tak balik rumah dia lah. Jadi raya kat rumah dia kan dengan mak dia. 3 orang. Pondok Bukit Payung. Terengganu. Bukit Payung tu Bukit Payang. Bukit Payung mana Terengganu. Saya tanya dia, berapa tahun dah? 2 tahun. Seorang tu setahun, seorang 2 tahun. Saya kata belajar kitab apa? Tauhid. Entah kitab apa, coklat. Dia kata gitu tau. Kawan dia ni yang 2 tahun dia kata, kitab kisah tauhid lah. Kawan tahu nama. Yang dia tak tahu nama. Lepas saya tanya lagi, sebab yang saya tanya ni, jiran saya. Feka belajar kitab apa? Apa dia tak tahu nama. Kawan dia yang setahun ni kata, macam Al-Badrain dia kata. Memang betul lah nama dia kata. Budak yang tak tahu nama ni, saya cakap nanti saya apa? Tak lama budak ni. Tak lama budak ni macam bodoh. Kenapa? Nama kitab pun tak tahu, maknanya tak minat lah. 6 bulan lepas tu, saya dengar mak dia kata dah berhenti. Kalau nama kitab pun tak tahu maknanya tak minat. Kita kalau minat, kita tahu nama kitab. Kurang-kurang nama kitab kita tahulah. Sama macam kat surau kan. Saya kata, tauhid belajar tak? Belajar. Kitab apa? Entah Ustaz, kitab coklat tu apa. Sampai mana? Dia tanya kawan dia. Yang mana? Aku pun tak ikut dah dia. Ada orang datang, tapi dah datang begitulah. Sampai mana tak tahu. Kitab apa, tak erti. Dia, di sebelah dia, tahu nama kitab. Mesti tahu nama kitab. Sebab kita nak ambil kandungan dia. Nak ambil kandungan dia, mesti tahu. Nak ambil buah duku, mesti tahu pokok duku. Guru kata gitu. Ini nak ambil buah duku, pergi pokok mangga. Mana jumpa duku? Nama kitab mesti tahu. Al-Misbahul Munir. Misbahul Munir ni lampu yang menerangi. Misbah Munir. Dulu sebelum tarawih ada sebutkan Al-Badrul Muniru Muhammad. Kan yang sebut kan? Munir ni lampu yang menerangi. Lampu yang menerangi. Al-Misbah Munir. Fi ni pada. Ma'rifah kenal. Ma'rifatullah fil qadir. Mengenal Allah yang berkuasa. Itu dia. Maknanya ni risalah ni, kitab ni, dia bagaikan sebuah lampu yang terang. Lampu ni terangkan kita kenal Allah yang berkuasa. Kenal Allah. Maknanya kalau kata kitab ni sebab tu dia kenal Allah. Itu nama dia Al-Misbahul Munir fi ma'rifatillah fil qadir. Dia punya kitab ni, dia punya tulisan ni, dia macam nak sama-sama kan. Munir, qadir. Itulah macam baca pantun kan. Al-Misbahul Munir fi ma'rifatillah fil qadir. Itu nama kitab. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa menjadikan akan dia manfaat dan berguna kitab ni bagiku, bukan orang lain dulu, bagi dia. Padahal dia yang karang, tapi dia minta biar bagi dia. Dan anak buahku, anak murid dia, dan kawan-kawanku yang tinggi pelajaran dan yang rendah pelajaran. Mungkin ada orang akademik yang tinggi pelajaran, tak kisahlah, ambil manfaat. Mungkin ada yang rendah pelajaran, ambil manfaat. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala pula bahawa menjadikan risalah ini perisai yang dapat mempertahankan dan dapat menolakkan akan segala ajaran yang sesat. Sesat ni maknanya sesat dari segi akidah. Yang menyesatkan orang awam. Yang dibawa oleh dia, oleh orang yang tidak sangkakan dengan jahilnya. Dia bawa ajaran sesat. Dia pun tak sangka yang dia sesat. Dia ingatkan dia betul. Dia ajar pula orang. Saya dah jumpa orang kita kata sembahyang tak wajib. Saya dah benar berdepan dengan orang kata syahadah dia salah. Syahadah kita baca ni salah dia kata. Sebenarnya macam ni, ada syahadah lain dia kata. Saya dah jumpa dah orang macam ni. Dia pun tak sangka yang dia sesat.
Dah jaga tau. Saya tanya, belajar kat mana? Dia belajar kat Kelang lah, apa benda lah. Pergi belajar pukul 2 pagi, balik 6 pagi. Bini dia kata subuh tak semayang. Mana belajar subuh tak semayang? Mak dia suruh saya mengadu. Mak dia suruh saya mengadu belajar agama. Kata nak mengadu macam mana? Apa nama tempat dia? Siapa nama guru dia? Tak tahu. Tak tahu tak nak mengadu. Takkan dia kata, oh tuan ajar sesat kat Kelang. Kelang kecil je. Mesti tahu tempat dia kat mana. Boleh mengadu. Saya boleh mengadu, boleh tolong. Saya kata dengan mak dia, pergilah ngadu. Ambil nombor Jakim-Jakim ni, pergi telefon. Ngadu kan. Tak nak. Dia kata tak pandai cakap. Cakap itu tak tahu. Cakap lah anak dia. Anak dia bila belajar kat situ, balik, bini dia beri salam, dia marah. Salah ni salam ni. Bini semayang, dia marah. Orang patut laki tu bini semayang. Akhirnya bercerai lah. Itu akhirnya. Gagal cerai pun. Kesian tu. Oleh orang-orang yang tidak sangkakan dengan jahilnya. Dia tak tahu dia jahil, dia tak tahu dia sesat tau. Ini ramai yang orang kena. Dia tahu dia sesat. Dia tengok belajar solat ada syarat sah, ada gini. Dia kata apa susah ni? Islam ni kan mudah. Ni dia tak tahu dia sesat. Dia tak tahu dia sesat, dia tak belajar. Pandai-pandai kau lah. Tanggunglah apa patut. Seperti ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20. Dah ramai, dah banyak dia ni. Dia kata sifat 20 ni falsafah Yunani. Sifat 20 ni menirukan. Ni keliru orang belajar makin pertama mantap akidah patutnya. Kalau ada ulama kata, ustaz kata tak wajib belajar 20. Ni yang dikatakan Al-Jurah Jemaah kata, inilah orang sesat yang dia tak tahu dan tak sangka dia sesat. Ingatkan dia okey. Jangan ikut. Sebab tu nak berguru, nak pilih-pilih. Jangan main belajar je. Tengok ustaz senang. Dia ibadah gini mudah. Gini mudah. Ini tak haram, ini tak apa. Boleh, mudah. Itu yang diikut. Padahal tak boleh. Islam ni memang mudah. Tapi tak boleh dimudah-mudahkan. Itu perkataan ulama kata. Islam ni mudah. Tapi tak boleh dimudah-mudahkan. Ada peraturan yang kita belajar. Yang baca Fatihah pun tak nak baca betul-betul. Rukun sembahyang pun tak nak belajar. Kenal Allah pun tidak. Tak apa, Islam mudah. Kerja. Tak apa kerja. Tak apa mudah. Bukan. Itu kan mudah tu bodoh. Banyak orang terpangkap tau. Dia jaga. Nanti mati, dia menyesal. Wajib belajar sifat 20 yang termasuk itu. Dan ajaran melihat Tuhan dalam dunia. Ada juga zaman dia ajaran orang boleh nampak Tuhan. Dulu, ustaz kami dulu dia kata dekat kampung ni dulu ada. Kumpulan ni dia berwirid dalam gua. Ada gua kampung Waktu baca tu betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang bau wangi. Dia katalah, ni orang-orang yang pernah ikut cakap lah. Bau wangi. Guru dia kata Tuhan dah datang, Tuhan dah datang, Tuhan dah datang. Tuhan itu dia bukan bau. Faham? Bau ni arat. Arat ni sifat. Minyak wangi, botol minyak wangi, sifat dia wangi. Jadi apa yang bersifat dengan jisim itu bukan Allah. Tu tahu setan apa datang Allah tu. Waktu dia kata kejap lagi nampak Allah. Mana dia nampak Allah atau muka bumi? Nampak Allah ni dekat syurga. Lepas tu dia kata sini seperti ajaran melihat Tuhan dalam dunia. Sesat ni. Nanti dia kata Tuhan ni muka dia bersih, putih. Allah, mana Tuhan ada muka? Kan dia tak sama macam makhluk. Lepas tu kita belajar tauhid. Jangan sampai kufur tau. Tauhid ni salah boleh kafir. Dan ajaran-ajaran memegang lahir ayat mutasyabihah. Seperti kata Tuhan bertempat. Allah bersemayam atas arash. Itu semua mutasyabihat ni maknanya ayat kesamaran. Yang memerlukan takwil. Nanti kita cerita akan datang. Takwil. Yang mengatakan Tuhan bertempat. Dan sebagainya seperti ahli-ahli dhalalah. Dhalalah ni bid'ah. Orang yang buat bid'ah. Dan aku mohon kepada Allah pula bahawa menjadikan akan dia satu simpanan yang baik dunia dan akhirat. Fa innahu ala sesungguhnya ala kulli syai'in qadir
Allah sangat berkuasa atas setiap sesuatu. Kulli syai' qadir. Kemudian memulai aku akan bicaraan pada risalah ini dengan mendatangkan aku beberapa huraian. Maka berkata aku, dia mula dia kata maka berkata aku. Yang ini tadi permulaan kitab. Mukadimah kitab. Mukadimah ilmu dah belajar dah 10. Mukadimah kitab. Huraian pertama pada pengenalan agama. Dia sama sini lah. Dulu saya pernah buat daurah kitab ni, setiap bulan buat. Tapi dah stop sekejap. Sebab ada daurah lain ni. Kita baca dulu sampai kalam. Kita berhenti. InsyaAllah nanti kita baca lah masalah ni. Sambung. Huraian pertama. Ni bab yang pertama ni. Pada menceritakan agama itu apa. Okey dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.